15 tahun, saya tak minta duit RM1 pun pada mak ayah saya. Saya susah, saya pergi asrama masuk sekolah saya daftar sendiri. Saya bawa baldi, saya pergi sekolah, saya daftar. Saya tengok semua orang datang dengan mak ayah dia. Saya naik bas sendiri. Mak ayah saya nak hantar. Saya cakap kat dia orang, mak ayah tak payah hantar. Ebi nak belajar pergi sendiri. Kena bayar apa-apa kena. Tak apa mak, semua dah ada orang bayarkan. Semua tak ada bayar apa-apa pun. Saya tipu mak ayah saya. Tahu tak sebab apa? Saya tahu dia orang tak ada duit, saya tak nak susahkan dia. Saya masuk asrama, saya jumpa semua orang, saya buat muka tak malu, saya kata nanti ayah saya datang bayar cikgu. Saya tipu cikgu tu, saya sedih. Sambil saya pusing, saya lap air mata saya sebab saya terpaksa tipu cikgu saya. Sebab saya tak ada duit nak bayar. Adik-adik semua, kawan-kawan saya pergi sekolah, semua pakai stokin. Saya stokin pun tak ada. Tahu tak sebab apa saya tak pakai stokin? Saya tak ada duit nak beli stokin. Kawan-kawan ada buku, saya tak ada buku nak duit nak beli buku rujukan. Saya selalu pinjam buku kawan-kawan saya. Kat kelas, kawan-kawan saya ada pen. Saya pen pun tak ada. Kawan saya bagi saya pinjam pen. Sampai sekarang saya ingat siapa pernah pinjamkan saya pen. Bila kat asrama, diorang pergi makan, pergi bandar, makan-makan, dik. Abang, jangan main bang. Adik. Awak nak bercakap? Pandang muka saya. Lepas tu adik tahu tak apa jadi? Saya... Masa tu kawan saya pergi bandar, dia makan sedap-sedap, saya tak ada duit nak makan. Saya pun duduk sorang-sorang. Saya nangis kata, ya Allah, saya nak makan macam kawan-kawan saya, tapi saya tak ada duit. Ya Allah, kalau ada pahala untuk lapar saya pohon beri hidayah pada keluarga saya semua sekali dapat kenal engkau. Adik-adik semua, sampai satu hari saya teringin nak belajar luar negara. Saya tak ada duit, saya sembahyang hajat kat masjid. Saya hari-hari macam tu. Sampai hari peperiksaan keluar keputusan periksa, kan tak boleh ambil result kalau belum bayar yuran-yuran tertentu. Cikgu saja hold sikit kan, supaya yelah kalau tak ada orang tak nak bayar, ada duit tapi tak nak bayar. Cikgu tak tahu saya susah. Saya sembahyang hajat. Semua orang ambil result, saya sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Lepas tu saya pergi kat bilik kerani asrama. Cikgu, puan, saya panggil kak sekian, ada saya bawa duit sikit tapi tak cukup nak bayar semua. Saya kerja masa lepas habis tu, SPM tu saya kerja, jadi saya dapat duit tapi tak cukup nak bayar. Saya duduk situ, saya tanya berapa lagi saya kena bayar. Tahu tak kakak tu kata apa? Ebi, dah ada orang bayar semua yuran-yuran Ebi. Saya terus nangis. Siapa bayar? Orang tu cakap jangan beritahu kat Ebi. Saya pun tak tahulah. Lepas tu kan dik, saya nak belajar jauh, saya tak ada duit nak beli tiket. Ada pakcik tu bagi saya duit, saya seronok. Tapi saya kata saya tak nak ambil duit orang macam tu, saya nak hutang. Saya kalau kenal orang bagi duit, saya hutang. Saya tulis kat surat, kertas, saya dah bayar hutang dia. Adik-adik semua saya ringkaskan, saya musim sejuk kat Pakistan, saya tidur atas guni. Masa berdakwah tu, saya tidur atas guni, susah. Saya baju sekeping je, ada orang bagi balutkan badan saya. Sampai sekarang saya simpan kain sleeping bag alas tidur tu. Saya rasa tu hutang budi. Cikgu mula dakwah saya, Cikgu Muhammad Noor bin Jaafar, yang bagi saya selimut tu nama dia Prof. Hanif Muhammad Tahir. Dia kena kanser, rawatan dia dekat sebelah ni, dekat HUKM sebelah ni. Saya sayang dia. Sampai hari terakhir saya ziarah dia, masa dia sakit, dia tengah terbaring. Adik tahu tak dia kata apa? Suara dia tak keluar. Dia jadi kurus kering, banyak kali operation, dia kena kanser. Dia tak keluar suara. Tapi tiba-tiba adik tahu tak apa jadi? Suara dia tak keluar. Dia bangun, tahu tak dia kata apa? Ebi, pakcik tak tahu berapa hari lagi tinggal hari dalam hidup pakcik. Pakcik, banyak lagi orang yang pakcik tak dakwah. Ebi, kalau pakcik mati, siapa lagi nak buat dakwah ni? Dia tanya saya, dia nangis. Ebi, kalau pakcik mati, siapa nak buat dakwah ni? Nanti apa pakcik nak jawab ke Allah? Anak-anak muda rosakkan hidup dia. Anak-anak muda tak semayang. Anak-anak muda hancurkan diri dia. Islam, orang tinggalkan amal Islam. Masjid-masjid kosong. Apa pakcik nak jawab ke Allah? Ramai orang mati tanpa agama. Tak lama lepas tu, pakcik Prof. Hanif Muhammad Tahir meninggal dunia. Adik semua dia yang bagi saya kain kali pertama. Dia memang macam tu. Di tengah malam, dia kejut saya, dia bagi air 1 botol kat masjid. Dia kata, Ebi, bangun. Pergi semayang nangis-nangis. Kuat-kuat nangis macam Nabi. Lepas tu minum air ni banyak-banyak. Nanti kau sakit. Kerja dakwah ni sedih. Banyak ujian. Jadi kena banyak minum air banyak-banyak. Sampai sekarang saya ingat. Saya masih macam apa kaitan dia?
Nanti kau nangis banyak, jadi minum air banyak-banyak supaya kau terus sehat, supaya boleh terus nangis untuk manusia ni. Saya jarang cerita pasal Haji Hanim tu. Dalam buku saya tu ada saya tulis buku baru tu, 11 amalan kaya. Dalam satu bab bahagian belakang tu, saya dengan dakwah jadi kaya. Ada orang dia tak kaya, tapi sebab dakwah tu dia macam orang kaya, suka tolong orang sana sini. Ada satu tajuk tu, part tu, adik pandang saya jangan cakap. Dekat situ saya tulis apa tau? Prof Hanim Muhammad Tahir. Salah satu ada 11 amalan. Salah satu tu ada satu part kecil, saya tulis Prof Hanim Muhammad Tahir. Saya tulis nama dia tu pun saya sedih. Saya tahu saya kata apa. Sebab nama pak cik ni dalam buku ni, insya-Allah buku ni mesti laku laris. Sebab saya tak tahu kenapa. Saya cuma selalu fikir apa yang datang dalam hidup saya kerana doa-doa orang tertentu. Saya selalu sangka begitu. Baik, adik semua duduk baik-baik, jangan cakap. Biar kawan awak, tak payah tengok kawan awak tak payah nangis. Tapi pandang muka saya. Lepas tu kan adik, saya ringkaskan, tiba-tiba saya balik, gaji saya yang pertama 700-800 ringgit. Semua duit gaji tu, saya bagi dekat mak saya. Saya duduk masjid, masa saya duduk masjid dek, kadang-kadang ada masjid tu halau kat KL ni. Saya pergi masjid lain, saya tak marah masjid tu. 4 tahun lepas, rezeki saya jadi mudah. 4 tahun lepas, rezeki saya jadi mudah. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba ada saya masuk radio begitu begini, ramai orang kenal saya. Sebelum tu kalau awak nak tahu, saya pergi ceramah mana-mana saya kena halau. Saya kalau pergi mana-mana kat kementerian apa-apa dek, saya punya proposal tu kena campak dalam tong sampah. Saya pergi interview mana-mana, hari-hari orang hina janggut saya. Saya dah biasa pada kecil, sampai saya remaja. Pernah ada orang jadikan saya contoh bukan-bukan. Ada orang tarik janggut saya, kata ada bom kat janggut saya. Awak mungkin rasa macam lucu. Saya pun tak minta macam tu, mungkin bahagian hidup saya. Dan kerana tu mungkin saya banyak belajar daripada dia, daripada apa yang Allah uji. Adik semua, 3 tahun lepas saya bagi duit kat mak saya. Rezeki saya mudah, 10,000 saya dapat. Adik tahu tak apa saya buat dek? Saya pergi kampung asli. Semua pandang saya, jangan cakap. Hormat kawan-kawan lain. Haris, Irfan, hormat kawan-kawan lain. Semua orang semua sekali. Hari Irfan bagus nangis lah. Semua sekali, jangan kacau kawan-kawan sebelah. Semua baik. Lepas tu kan dek, saya pergi masjid, saya pergi dakwah kat belah jauh sikit, orang asli. Adik tahu tak apa jadi kampung asli tu? 90% hidugam. Budak kecil-kecil macam awak. Saya kesian kat dia orang. Tiba-tiba adik saya SMS. Itulah hari yang paling sedih dalam hidup saya. Bit, mak sakit jantung. Saya terus nangis tak berhenti. Saya tak pernah sangka mak saya akan sakit macam tu. Mak saya tak boleh bangun. Saya reply ke adik saya, Bit, balik sekarang. Tiba-tiba dek, mak saya telefon saya. Bit, mak saya tengah sakit. Kalau Bit balik, Bit anak derhaka, mak tak maafkan Bit. Saya terus nangis tak berhenti. Mak, kenapa cakap Bit derhaka? Mak saya kata, Bit, dulu ada, kalau mak nak Bit teruskan dakwah tu. Mak, Bit nak jaga mak. Bit nak mandikan mak. Nak urus mak. Mak saya kata, Bit, kalau Bit tak balik, ramai adik-beradik lain boleh tolong urus mak. Tapi mak nak tanya, air mata darah Nabi mengalir dalam dunia. Awak pernah tak tengah malam teringat? Ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad menangis untuk awak semua. Siapa sayang Nabi Muhammad? Angkat tangan. Turun tangan. Dengar baik-baik ni. Awak jangan pernah puji purja mana-mana pemain bola, mana-mana artis, mana-mana model, mana-mana idola manusia hari ini. Jangan pernah awak puji mana-mana orang lebih daripada lelaki ni. Ini lelaki yang sebenar paling sayang awak dalam dunia. Paling banyak menangis untuk awak semua. Dan dia sayang mak ayah kita. Dia sayang keluarga kita. Dia berjuang habis-habisan untuk kita semua. Nama lelaki itu ialah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak nak mimpikan orang, ini orang yang patut awak mimpikan. Kalau awak nak puji orang, nama beliau Nabi Muhammad. Kalau awak nak sanjung orang, nama beliau Nabi Muhammad. Kalau awak nak tahu orang paling sayang awak dalam dunia, nama dia Nabi Muhammad. Orang ni siang malam nangis untuk kita. Tapi nama ni orang Islam hari ni lupakan. Awak sanjung pelakon, awak sanjung, tak salah, dia orang semua baik. Bukan saya suruh benci, tak. Awak sanjung, puji nama orang siang malam. Tapi awak tak sebut nama lelaki ni. Awak berdosa, zalim. Saya berdosa, saya zalim kalau tak sebut nama lelaki ni. Nama lelaki ni Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semua, saya ringkaskan. Mak saya tak bagi saya balik. Bit, mak nak Bit terus buat dakwah. Teruskan hidupkan agama. Nanti balik jumpa mak.
Saya nangis dik. Adik tahu apa saya buat? Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya betul-betul nak cium pipi mak saya. Saya rindu mak saya. Awak rindu tak mak awak? Saya rindu mak saya. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Awak dengar baik-baik apa saya cakap. Dengar baik-baik. Ada satu hari nanti dalam hidup awak begitu rindu nak cium mak awak. Awak terlalu rindu nak dengar dia cakap sayang kat awak. Awak rindu nak dia peluk awak. Awak rindu nak pegang kaki dia. Awak rindu nak cium kaki dia. Saya rasa perasaan tu 4 tahun yang lepas buat kali pertama. Saya rindu nak cium mak saya. Kali pertama. Sebelum tu saya tak pernah teringin nak cium kaki mak saya. 4 tahun lepas, perasaan tu datang. Tiba-tiba datang daripada hati saya. Saya nak cium mak saya. Saya nangis-nangis. Saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Adik tahu tak apa saya buat? Adik sambil nangis, awak dengar apa saya cakap? Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya cium-cium telefon tu, dik. Saya cium-cium. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Mak saya nangis-nangis dalam telefon tu. Saya dengar mak saya nangis-nangis kuat-kuat. Dia rindu saya. Saya lagi rindu kat dia. Mak, nanti Ebi balik, Ebi nak cium kaki mak tau. Ebi nak cium-cium kaki mak banyak-banyak kali. Saya nangis-nangis. Mak, Ebi minta maaf. Kenapalah bodohnya Ebi ni. Masa mak ada dengan Ebi tak pernah nak cium-cium mak. Mak dah sakit macam ni jauh-jauh, Ebi rindu nak cium mak. Mak, Ebi menyesal. Ebi tak cium mak. Mak, Ebi menyesal. Ebi tak peluk mak. Mak, Ebi menyesal. Tak peluk, tak cium mak. Adik-adik semua, saya balik, saya tengah ceramah. Ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai-sampai je ke hospital. Mak saya dah terbaring ke hospital. Ni penuh wayang. Adik, pandang muka saya. Muka mak saya ni penuh wayang. Sini wayang, sini wayang, sini wayang, penuh wayang. Saya nangis. Saya tengok mak saya cium-cium dia. Saya nangis, saya kata, ya Allah, dari saya umur 12 tahun, kawan saya semua suka main video game. Masa tu, ya Allah, lepas saya kenal kau, saya tak main dah video game. Saya tak cerita dah pasal video game. Saya cerita pasal kau. Ya Allah, kawan-kawan saya bila remaja sibuk cerita motor. Saya tak suka langsung dengan cerita motor. Saya jumpa kawan-kawan, saya cerita pasal kau. Ya Allah, kawan-kawan saya semua sibuk bercinta. Saya teringin, tapi saya kata, ya Allah, masa tu saya puji kau. Sampai kat universiti, kawan-kawan saya semua sibuk berniaga. Yang tunjuk kereta Ferrari depan saya. Dia yang tunjuk kereta besar-besar, cantik-cantik. Dia orang kata, Ebit, kau suka tak kereta ni? Ya Allah, masa tu saya jawab, saya tak nak kereta. Saya nak semua pelajar universiti jadi da'i, buat dakwah, kenal Nabi. Ya Allah, saya tak pernah kenal semua tu. Kalau awak nak tahu, saya tak heran langsung apa jenis kereta pun dalam dunia. Kalau awak nak tahu, biar saya beritahu kat awak. Saya tak heran langsung kalau apa-apa pun dalam dunia ni. Saya tak heran. Awak tahu apa yang saya heran? Saya cuma kerja kuat-kuat nak buat dakwah. Saya kerja kuat-kuat saya nak tolong mak saya. Yang lain semua saya tak peduli. Saya kata, ya Allah, saya cuma puji kau. Hari ni saya merayu, satu je saya nak dalam hidup saya daripada bahagian dunia saya. Saya minta tolong bangunkan mak saya. Saya nak cium dia. Dulu dia selalu cium saya tak balas. Dia peluk saya tolak-tolak. Dia cakap sayang, saya tak cakap sayang semula pada dia. Ya Allah, saya cuma minta bangunkanlah mak saya. Berilah keajaiban. Biar semua orang keliling semua terkejut. Biar semua orang kat hospital ni terkejut. Biar semua keluarga saya terkejut. Mak saya yang nazak boleh bangun dan sihat semula. Engkau je yang boleh buat. Saya tak pernah percaya selain daripada engkau. Tengah saya doa nangis-nangis, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah. Di tepi katil tu saya jatuh. Saya macam tak nak bangun. Saya fikir saya nak bangun buat apa, mak saya dah tak ada. Saya bangun, saya cium mak saya. Saya kata, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Itulah doa saya 22 tahun yang lalu. Jangan matikan mak saya, melainkan matikan dia sebagai orang Islam. Jangan matikan mak saya, melainkan mati dia sebagai orang yang jaga semayang. Lepas tu, saya pun tengok mak saya. Saya pun sayang dia. Saya pun, mak saya meninggal, saya uruskan jenazah dia. Siapa nak mandikan jenazah mak dia, angkat tangan. Turun tangan. Siapa nak mandikan mak ayah dia, angkat tangan. Turun tangan. Adik-adik semua, saya urus jenazah mak saya. Saya mandikan mak saya. Saya peluk mak saya sayang dia. Tahu tak apa paling saya rindu dalam hidup saya? Saya dalam kereta saya ada baju mak saya. Kalau saya rindu mak saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya. Saya turunkan kursi, saya baring, saya letak baju tu, saya nangis. Saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk penat buat dakwah ni, ada orang kata saya begini-begini, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Saya tak nak balas apa orang cakap pada saya. Saya tak nak berdendam dengan siapa-siapa. Saya maafkan semua orang yang kata saya, fitnah saya. Saya minta, ya Allah, kalau ada pahala untuk semua tu, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Kalau awak nak tahu, itulah saya punya rahsia. Kalau saya marah orang,
Itu saya punya rahsia bila saya sedih. Itu rahsia saya kalau saya tengah sunyi. Saya niat, ya Allah, saya hadiahkan kesusahan ini buat mak yang saya sayangi. Kalau nak tahu antara motivasi nombor satu dalam hidup saya selepas Nabi Muhammad, ialah wajah mak saya. Saya sayang mak saya sampai bila-bila. Awak tahu tak apa doa saya sekarang? Saya nak jumpa mak saya nak berlari dalam surga, saya nak peluk cium dia, saya nak kata, mak, sebab doa mak, Ebit jadi apa Ebit jadi hari ni. Sekarang adik-adik semua, awak semua buka buku tu, bahagian belakang, awak ambil pen. Awak tak tahu tak, masa awak 4-6 tahun dulu, awak selalu lukis gambar mak ayah awak. Sekarang saya nak awak buat macam orang lidi. Awak lukis gambar keluarga awak. Ayah, tulis ayah. Mak, mak, buat orang lidi. Kakak, abang, awak, adik ke apa, awak tulis. Sambil awak lukis, awak kata, ya Allah, panjangkan umur mak ayah saya. Nanti takut awak lupa, dah habis ceramahnya awak lupa. Awak kan nak main 24 jam. Awak kan nak main video game 24 jam. Awak bukan heran mak ayah awak. Awak tahu nak main je. Lepas tu merajuk. Kena marah, merajuk. Masam muka. Esok dah besar, pandai melawan. Besar lagi, ejek mak ayah sendiri. Besar lagi, lawan mak ayah. Besar lagi, bergaduh adik-beradik. Masing-masing tak nak jaga mak. Buang mak rumah orang tua. Kalau awak nak tahu, itulah keadaan masyarakat hari ini. Mak sakit sebulan je, adik-beradik bergaduh. Itu anak-anak hari ini. Semua dah macam tak ada agama. Walaupun mak ada agama. Semua tak ingat mati. Semua tahu diri sendiri je. Bergaduh 24 jam. Sekarang semua orang tulis. Lukis gambar keluarga. Lukis gambar macam orang lidi. Adik tahu tak yang darjah 1 macam orang lidi? Buat je. Buat kepala, buat tangan macam tu, orang lidi. Buat kepala, badan, tangan, kaki. Sambil buat tu, buat pegang tangan ke ayah, mak, kakak, adik. Lukis gambar mak ayah awak. Sambil awak lukis, awak doa, ya Allah, panjangkan umur mak ayah saya. Ya Allah, bagi mak ayah saya sihat. Lepas tu kat bawah tu, awak tulis apa awak nak hadiahkan mak ayah awak. 1, 2, 3, 4, 5. Apa awak nak hadiahkan mak ayah? Masa awak kecil-kecil, adik tahu tak masa awak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, awak lukis gambar mak ayah awak. Awak lukis, tak jadi bermuka, keluar kepala je. Mak, I love you. Masa awak kecil-kecil. Mak awak pergi bilik air, awak ikut. Mak masak, awak sibuk nak masak. Awak baru umur 4 tahun. Mak nak pergi mandi, awak nak ikut. Mak basuh rumah, awak nak basuh rumah. Mak basuh tandas, awak nak basuh. Ayah angkat barang, awak nak tolong angkat. Awak tak boleh buat, awak 4 tahun. Awak kata, mak, ayah, nanti saya dah besar, saya jaga mak ayah. Awak masa tu jadi doktor, main doktor-doktor, cek mak ayah awak. Sekarang awak semua dah makin besar. Awak dah mula lawan mak ayah awak. Awak sibuk main video game. Awak tak berhenti main game. Mak panggil 1 kali, tak dengar. Mak panggil 2 kali, tak dengar. Awak tak peduli mak awak sebab awak tak sayang dia kan? Siapa sayang mak ayah, dia angkat tangan. Baik, kalau awak sayang mak ayah, lain kali mak panggil sekali, terus dengar. Terus pergi kat dia. Kalau mak ayah marah, jangan merajuk, jangan pas pintu. Jangan lari dalam bilik, duduk depan dia. Salam mak, mak, saya minta maaf, saya salah. Cuba semua ikut saya cakap, mak. Semua ikut, mak. Ayah, saya minta maaf. Saya salah. Lepas ni buat macam tu. Jangan marah, merajuk, hempas pintu. Lari masuk bilik. Masak tak sedap, tak nak makan. Awak pilih-pilih makan. Sian mak awak. Awak ingat mak awak kuli awak? Orang gaji awak, suruh-suruh dia. Ambil air, suruh mak ambil. Awak satu padang berlari. Kat sekolah tak berhenti berlari. Sampai ke rumah, gelas suruh mak ambil. Balik rumah nanti baju campak. Dia suruh mandi, tak mandi-mandi. Suruh semayang, awak tak semayang-semayang. Jangan bergaduh, awak bergaduh. Semua dah siap lukis. Lepas lukis tulis 1, 2, 3, 4, 5. Apa awak nak hadiahkan mak ayah awak? Kau tak nak hadiahkan dia apa-apa. Tulis 1, saya nak bagi mak ayah saya nak dapat straight A. Tulis saya nak dapat semua A. Apa awak nak hadiahkan mak ayah? Saya nak dapat semua A. Apa lagi awak nak hadiahkan mak ayah awak? Kedua, saya nak jaga mak ayah saya sampai bila-bila. Siapa nak jaga mak ayah dia sampai bila-bila? Angkat tangan. Sampai syurga. Saya nak jaga, turun tangan. Saya nak jaga mak ayah saya sampai syurga.
Ha, tu anak yang baik. Jaga mak ayah sampai syurga. 3, saya nak jaga mak ayah saya masa dia orang sakit. Saya nak jaga mak ayah masa sakit. Masa mak ayah awak sakit, awak jaga dia. Apa lagi awak nak hadiahkan? Awak tulis ni, tak ikut ustaz. Apa awak nak bagi? Saya nak bawa mak ayah saya pergi haji. Saya nak bawa mak ayah saya makan sedap-sedap, pergi jalan-jalan. Saya nak bahagiakan mak ayah saya. Saya nak jadi anak yang baik, solat 5 waktu. Awak tulis je mana-mana awak dengar ni, mana-mana awak nak buat. Saya nak jaga solat 5 waktu. Abang cuba baca apa nak bagi kat mak ayah awak. Ustaz nak aminkan. Saya nak bagi mak ayah saya masuk syurga. Saya nak bagi mak ayah saya pahala. Meh bangun peluk ustaz, meh bangun. Nama apa abang? Darjah berapa? Meh bangun. Meh peluk ustaz. Meh peluk ustaz kuat-kuat meh. Peluk ustaz. Peluk ustaz. Ustaz doakan awak jadi anak baik. Jaga solat 5 waktu. Jaga mak ayah dengan baik. Boleh? Jaga solat jadi dai. Buat dakwah. Ajak orang masuk Islam. Sayang kawan-kawan, jangan bergaduh adik-beradik. Ustaz doa dapat jaga solat 5 waktu dunia akhirat. Allah sayang awak. Mak ayah awak pun sayang. Ustaz doa awak jadi anak baik dunia akhirat. Siapa lagi nak baca? Sekejap. Abang baca apa nak hadiahkan mak ayah awak. Saya nak jadikan apa masa juga. Saya nak jaga mak ayah saya dekat syurga. Meh bangun peluk ustaz. Awak sayang mak ayah awak? Awak sayang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sayang awak. Kalau Nabi Muhammad ada kat sini, saya beritahu, saya tak tahulah macam mana. Nabi sayang semua orang. Ini kan pula awak anak yang baik-baik, yang tak ada dosa semua sekali. Jadi awak kena jadi da'i, jaga solat 5 waktu sampai bila-bila. Ustaz doa umur awak sampai 100 tahun, berkat supaya awak boleh buat dakwah seluruh dunia. Awak jangan mati cepat-cepat. Ustaz doa awak jadi umur 100 tahun. Umur awak berkat, bawa kebaikan seluruh dunia. Awak jadi da'i yang paling banyak beri manfaat, berkat hidup dunia akhirat. Terima kasih, duduk. Awak semua anak yang baik-baik, biar panjang umur semua sekali, supaya dapat bawa banyak kebaikan. Biar awak semua jadi ketua-ketua, pemimpin-pemimpin yang baik, yang takwa. Biar awak ubah dunia dengan kebaikan. Ni abang awak baca. Apa nak hadiahkan mak ayah awak? Saya nak hadiahkan mak ayah saya supaya mak ayah saya masuk dalam syurga. Lagi? Saya nak bawa mak ayah saya pergi naik haji. Lagi? Bangun peluk ustaz. Tak apa awak nangis banyak mana pun. Kalau awak nak tahu mak ayah awak hari-hari nangis tu awak. Awak demam dia nangis. Awak sakit dia nangis. Apa-apa jadi kat awak hari-hari mak ayah awak nangis. Jadi awak nangis banyak mana hari ni pun tak apa. Awak nangis je. Nangis dapat pahala. Nangis dia menghidupkan hati. Nangis tu mak ayah awak. Nangis tu awak sedarkan hati awak. Nangis ni baik. Jadi obat. Jadi Allah sayang awak. Saya sayang awak sangat kerana Allah. Saya sayang awak. Sebelum datang sini saya doakan awak semua jadi anak yang baik. Saya nak awak sambung dakwah ni. Saya satu hari nanti mati, saya nak awak buat dakwah ni. Boleh tolong ustaz? Ustaz tantah sekejap lagi mati, kan? Jadi awak nak tak buat dakwah? Buat dakwah ganti ustaz. Buat dakwah seluruh dunia. Nanti dakwah anak-anak ustaz juga, ya? Ustaz tak sempat dakwah anak sendiri. Dakwah anak-anak orang je. Nanti jumpa anak ustaz dakwah dia orang juga, Terima kasih, duduk. Adik, meh kat ustaz. Mana? Meh, jap. Meh sekejap. Apa awak nak hadiahkan mak ayah awak? Saya nak bagi mak ayah saya masuk syurga. Apa dia nak apa? Nak bagi mak ayah saya masuk syurga.
Okay, kalau Ustaz. So, doa berjaya dunia akhirat, jadi anak yang baik, anak yang soleh, takwa semua sekali. Baik, semua tengok apa yang awak tulis tu. Awak doakan apa yang awak tulis tu. Cuba apa jam? Baik, semua orang tengok apa yang awak tulis tu. Terus tulis, apa awak nak tulis lagi? Semua orang terus tulis. Abang, apa awak nak hadiahkan mak ayah awak? Saya nak bawa mak ayah saya pergi haji. Bagi sihat. Main bangun peluk Ustaz. Ajar gini, Ilham Aiman Jadi balik berapa orang? 4. Awak nombor berapa? 6. Awak nombor 6. Ada 6 orang. Ada 6 orang adik-beradik, awak nombor 6. Mak ayah awak sayang awak kan? Awak sayang dia tak? Jaga dia orang baik-baik Baik adik-adik semua, saya nak semua orang duduk tegak-tegak. Semua duduk tegak-tegak. Abang jangan bercakap, siapa yang bercakap jangan bercakap, pusing depan. Duduk baik-baik. Duduk baik-baik, tegak-tegak. Baik, semua tarik nafas dengan rasa syukur pada Allah. Tarik. Lepaskan. Tarik. Lepaskan. Tarik. Lepaskan. Baik, semua duduk tegak-tegak, tegakkan badan. Muka pandang depan. Jangan tunduk, pandang depan. Biar air mata tu mengalir, tak apa. Duduk tegak, pandang depan. Ada yang belum duduk tegak lagi? Ada yang belum pandang depan lagi? Ada yang pandang kawan lagi? Pandang depan. Baik. Sekarang saya nak semua pejamkan mata sekejap. Jangan tidur, pejam mata, dengar suara saya baik-baik. Baik. Pejam mata. Jangan pejam kuat-kuat, pejam biasa je. Tutup je mata tu. Jangan tekan mata, pejam biasa. Abang semua pejam mata. Semua pejam mata. Baik, semua dah pejam mata. Baik, sekarang saya nak semua orang cuba bayangkan Kaabah. Nampak tak Kaabah? Terus pejam mata. Bayangkan Kaabah. Saya nak awak bayangkan awak pegang tangan mak awak. Awak pegang tangan ayah awak depan Kaabah. Awak rasa tak tangan mak awak, ayah awak, kanan kiri awak? Awak sedang duduk depan Kaabah. Pejam mata, abang. Pejam mata. Sekarang saya nak awak bayangkan Kaabah. Awak nampak tak Kaabah? Baik, sekarang saya nak semua baca Fatihah pelan-pelan. Hadiahkan pada mak ayah. Baca dengan khusyuk. Sambil ingat makna dia. Pelan-pelan baca. Macam awak semayang. Baca kat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Seluruh dunia akhirat ni Allah yang punya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Kasihkan saya, jaga saya selama ni. Maliki yaumiddin. Ya Allah, satu hari nanti semua dunia ni akan binasa. Kita semua akan mati. Mak ayah kita akan mati. Semua orang kita sayang akan mati. Mak ayah kita akan tinggalkan kita. Kita pun akan tinggalkan dunia ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa. Kepada Engkau kami sembah. Kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik semua terus pejam mata. Awak nak tahu tak siapa yang tak berhenti ingat muka awak? Terus pejam mata, mak ayah awak. Sekarang ambil tangan kanan, letak atas peha sebelah kanan. Bukakan macam berdoa. Bukakan ke atas, menghadap ke atas tangan tu. Baik, terus pejam mata. Saya nak semua orang ingat wajah yang kalau awak ingat wajah ni awak dapat pahala. Itulah wajah yang paling cantik dalam dunia, paling indah. Itulah wajah mak awak. Cuba semua ingat muka mak masing-masing. Cuba bayangkan muka mak. Kalau tak boleh bayangkan, awak kasih main. Awak tak ingat muka dia. Cuba ingat muka mak awak. Saya nak awak ingat mata dia. Cuba tengok mata dia.
Awak nampak tak mata itulah mata paling cantik dalam dunia. Abang, terus pejam mata. Cuba bayangkan muka mak awak. Saya nak awak bayangkan mak awak sedang senyum kat awak. Awak tahu tak maksud senyuman mak awak? Dia nak awak berjaya. Dia nak awak jadi anak yang hebat, anak yang baik. Adik, Allah suruh kita ingat dalam Quran, kita baca ulang-ulang kali. Saya nak awak rasa mak awak 9 bulan 10 hari mengandungkan awak. Cuba awak tengok, terus pejam mata. Ada seorang wanita berjalan. Awak nampak dia nak duduk susah. Dia nak bangun susah. Awak nampak tak ada seorang kakak berjalan, perut dia besar, nak duduk susah, berdiri susah. Dia nak baring susah. Tapi dia siasa pegang perut dia. Nak tahu tak siapa perempuan tu? Itulah mak awak. Dia sangat sayangkan awak. Walaupun dia sakit, dia penat. Tahu tak dia kata apa? Ya Allah, saya sangat sayangkan anak saya. Ya Allah, saya sangat sayangkan anak saya. Ya Allah, saya sayangkan anak saya. Ya Allah, jangan apa-apakan dia. Saya nak awak nampak ada seorang wanita sakit. Dia ni masuk ke hospital. Dia takut, dia menangis-nangis. Dia berdoa menangis. Dia minta maaf pada semua orang. Mak awak tengah terbaring ke hospital. Mak awak nak bersalinkan awak. Adik semua dengar suara saya baik-baik. Awak terus menangis, terus dengar apa saya cakap. Dengar suara saya baik-baik. Ingat apa saya cakap. Mak awak terbaring, dia sakit, dia bersalinkan awak. Banyak darah keluar. Urat-urat dia semua putus. Itulah sakit paling teruk dalam dunia saat seorang mak melahirkan anak dia. Tapi nak tahu tak apa yang ajaib? Mak awak dia sakit, dia menjerit, tapi dia tak pernah fikir pasal diri dia. Tak pernah ada sakit dalam dunia orang tak fikirkan diri sendiri melainkan bersalin. Dia cuma fikir apa keadaan anak saya. Apa keadaan anak saya? Anak saya sihat ke tak? Dia sempurna ke tidak? Adik-adik semua, terus pejam mata, jangan bercakap. Semua pandang depan. Kalau awak tak nak dengar, awak boleh bangun, terus keluar aja. Tapi jangan bercakap. Hormat kawan-kawan awak yang lain. Baik adik-adik semua, saya nak awak rasa mak awak bersalinkan awak, dia sakit. Awak nampak tak? Sekarang semua bayangkan ada baby yang sangat comel, cantik, handsome, sempurna. Awak nak tahu tak siapa baby tu? Baby tu awak. Mak awak dia lupa darah dia. Dia lupa dia sakit. Dia lupa dia baru bersalin. Baru beberapa saat dia sakit yang tak amat sangat macam nak mati. Sakit tu tak hilang, mustahil hilang. Tapi apa tahu tak mak awak buat apa? Dia ambil awak, dia cium awak. Awak nampak tak mak awak cium baby tu? Baby tu awak. Terus pejam mata dik, terus pejam mata. Saya nak awak rasa mak awak cium pipi awak. Nah, semua pejam mata, ada yang tak pejam mata, terus pejam mata. Mak awak cium pipi awak. Mak awak cium tangan awak. Awak rasa tak mak awak cium tapak kaki awak? Tak berhenti mak awak cium tapak kaki awak. Adik semua, mak kita cium tapak kaki kita. Dia sayang kita. Bukan sekali, bukan 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Mak kita tak berhenti cium tapak kaki kita. Adik-adik semua, awak mula membesar. Awak sayang mak awak. Awak membesar dengan baik. Awak anak yang sempurna, anak yang hebat, anak yang tak ada apa-apa kurang. Adik-adik semua, awak kata mak, nanti saya dah besar, saya jaga mak tau. Mak, saya dah besar, saya nak jaga mak kalau mak sakit. Mak, saya dah besar, saya nak bawa mak pergi haji. Mak, nanti mak jangan kerja kuat-kuat. Adik semua, saya nak awak ambil tangan tu, awak letak dekat dengan jantung awak. Ambil tangan kanan, letak dekat jantung kiri. Saya nak awak rasa mak awak tengah menangis. Cuba awak tengok air mata dia. Awak tahu tak mak awak menangis? Dia menangis masa awak lawan dia. Dia menangis kalau awak tak semayang. Dia menangis kalau awak tak belajar sungguh-sungguh. Dia menangis kalau awak tipu dia. Dia menangis awak asyik main iPad. Mak awak menangis sebab awak mula lawan dia. Ada antara awak pandai marah-marah mak ayah. Kecil-kecil dah jerit-jerit ke mak ayah. Sian mak awak. Adik-adik semua, saya nak semua doa, ya Allah, jangan ambil nyawa mak saya lagi. Mak awak insya-Allah panjang umur. Saya doa dia sampai 100 tahun umur dia berkat. Tapi kalau awak tahu tak mak awak makin tua? Awak tahu ke tidak? Awak ingat mak yang sama? Tak. Kalau awak dah 9 tahun, mak awak dah tambah umur 9 tahun lagi. Dia dah makin tua. Adik-adik semua, saya nak awak doa, ya Allah, jangan ambil mak saya lagi. Beri saya sempat jaga dia bila saya besar. Bahagiakan hati dia. Saya selalu buat dia sedih, saya minta maaf. Sekarang buka tangan kanan. Buka tangan kanan. Terus pejam mata. Maaf, buka tangan kiri.
buka tangan kiri. Saya nak awak bayangkan muka ayah awak. Awak sayang tak kat ayah awak? Cuba tengok muka ayah awak baik-baik. Awak tahu tak dia sangat sayangkan awak? Daripada hari pertama ayah awak mengandungkan awak, mak awak mengandungkan awak, ayah awak tak berhenti kata, ya Allah, jagalah isteri saya, jagalah anak dalam kandungan isteri saya. Saya nak awak rasa ayah awak tengah cium pipi awak. Awak rasa tak ayah awak tengah cium pipi awak? Awak ingat tak dia balik rumah beli mainan, bawakan awak sesuatu sampai rumah, awak berlari ke ayah awak, awak menyorok dalam lemari, nyorok bawah meja, awak nangis ke ayah awak, awak cakap sayang kat dia, awak adik-beradik berebut-rebut nak dukung dekat ayah awak, awak pergi cium dia. Tapi sekarang awak dah jadi anak yang lain. Awak balik rumah, awak tak salam dengan ayah awak. Dia suruh semayang, awak lawan dia. Dia suruh sampai 10 kali, awak tak dengar. Awak sibuk main game tak berhenti-henti. Awak tak tahu masa bila nak main. Awak 24 jam awak main. Adik-adik semua, ayah awak kerja siang malam. Dia tak kisah semua tu. Dia nak awak jadi anak yang baik. Dia nak suruh awak jaga semayang. Dia nak suruh awak jadi anak yang sempurna. Awak belajar sungguh-sungguh. Dia nak awak jadi anak yang sempurna. Sekarang saya nak semua tadahkan tangan, 12 tangan. Semua doakan mak ayah masing-masing. Doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ampun dosa mak ayah saya. Ya Allah, sayangi mak ayah saya. Ya Allah, jagakan mak ayah saya. Semua doa masing-masing. Awak sendiri doa. Tak payah dengar doa ustaz, awak doa sendiri. Awak dah besar dah. Awak anak pandai. Awak anak sempurna. Awak anak yang hebat. Daripada pagi tadi awak hebat, sempurna, baik. Saya seronok jumpa awak semua. Saya lalu ke atas bangunan sambil senyum tengok awak. Saya terbayang kalau Nabi Muhammad ada kat sini, mesti dia sayang awak semua. Mesti Nabi nangis tengok awak semua. Mesti Nabi peluk awak semua. Mesti Nabi gembira. Nabi dulu buat dakwah susah-susah. Macam ni ada sekolah agama, pakai tudung, pakai kopiah, songkok. Adik jangan bercakap. Abang, dengar. Terus pejam mata. Semua doakan mak ayah masing-masing. Semua doakan mak ayah masing-masing. Cabut jam lah. Semua doakan mak ayah masing-masing. Terus doa. Sekarang saya nak orang semua doa. Ya Allah, panjangkan umur mak ayah saya. Ya Allah, saya nak jumpa mak ayah saya. Ya Allah, saya nak jumpa mak ayah saya. Semua cakap, ya Allah, saya nak jumpa mak ayah saya. Ya Allah, berkatkan umur mak ayah saya. Beri dia orang sihat, ya Allah. Bahagiakan mak ayah saya. Semua cakap, ya Allah. Semua ikut saya, ya Allah. Jagakan mak ayah saya. Ya Allah, beri mak ayah saya sihat. Ya Allah, saya minta maaf ampun. Saya minta maaf. Saya selalu buat mak ayah saya sedih. Saya lukakan hati mereka. Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya janji lepas ni saya nak jaga hati mak ayah saya. Ya Allah, saya nak jaga solat 5 waktu. Ya Allah, saya nak jaga solat 5 waktu. Ya Allah, saya nak belajar sungguh-sungguh. Saya janji tak nak main-main. Ya Allah, saya nak hormat cikgu saya. Abang, jangan cakap. Abang. Abang. Jadi, awak doa sungguh-sungguh. Baik, adik-adik semua. Semua tanda tangan doa dengan saya. Semua aminkan doa saya. Semua tanda tangan, aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami, ya Allah, sayangilah kami semua. Ya Allah, bersama kami hari ini anak-anak yang sangat baik. Ya Allah, jagakanlah anak ni sampai bila-bila. Ya Allah, jadikan anak-anak ni anak-anak yang soleh-soleha. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak da'i-da'i yang bawa Islam seluruh dunia. Ya Allah, kami rindu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi ada di sini, mesti Nabi sayang semua anak-anak ni. Kalau Nabi ada kat sini, mesti Nabi peluk anak-anak ni. Kalau Nabi ada kat sini, mesti Nabi sayang mereka semua. Nabi berjuang satu masa dulu. Selama ini anak-anak kecil-kecil belajar Quran, belajar agama siang malam. Wahai Allah, kami semua minta ampun, minta maaf. Kami sayang mak ayah kami. Kami rindu mak ayah kami, ya Allah. Kami sayang mak ayah kami, ya Allah. Jagakan mak ayah kami. Ya Allah, kasih dan sayangilah mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Jagakan mak ayah kami sampai bila-bila. Ya Allah, beri mak ayah kami sihat. Ya Allah, beri kami sempat jumpa mak ayah kami sekejap lagi. Beri kami dapat peluk, cium mereka, minta maaf. Kami nak peluk mereka lama-lama. Kami nak salam mereka kuat-kuat. Kami nak peluk mereka, tak nak lepas mereka sampai bila-bila. Ya Allah, jaga mak ayah kami. Beri mereka sihat, bahagiakan hati mereka. Jadikan kami anak yang soleh-soleha. Ya Allah, jadi kami semua da'i-da'i. Ya Allah, temukan kami semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temukan mak ayah kami, keluarga kami semua sekalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantu anak-anak ni cemerlang, panjangkan umur mereka, berkatkan umur mereka supaya mereka dapat bawa Islam seluruh dunia. Kasih sayangi kami semua. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, cikgu-cikgu kami sayang cikgu-cikgu kami. Ya Allah, beri cikgu-cikgu kami sihat. Mereka banyak berjuang, berkorban untuk kami. Bahagiakan semua hati guru-guru kami. Bahagiakan keluarga guru kami. Berkat ke rezeki mereka. Kami minta maaf, minta ampun kalau kami ada kecilkan hati cikgu-cikgu kami. Sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik semua duduk tegak-tegak. Pandang saya. Nanti mak ayah awak datang, ambil awak. Awak jumpa mak ayah. Saya nak dengar baik-baik. Awak salam 12 tangan dengan mak ayah awak. Saya nak awak cium pipi kanan dia, cium pipi kiri dia, dengan rasa sayang. Adik dengar baik-baik. Satu masa nanti awak mungkin tak sempat buat semua tu. Saya tak sempat, bukan saya takut-takutkan awak. Saya tak sempat. Saya cium mak saya tak cium saya semula. Saya peluk dia tak peluk saya semula. Saya cakap sayang kat dia berkali-kali, dia tak balas semula. Tahu tak sebab apa? Seluruh hidup dia cakap sayang kat saya tak balas. Dia peluk saya peluk dia lebih kurang. Dia cium saya lap dia ciuman dia. Hari ini saya orang paling rindu ciuman mak saya. Saya sanggup buat apa saja, saya nak cium mak saya semula. Saya doa dengan Allah, saya dapat jumpa mak saya semula dalam syurga. Saya betul-betul teringin dengan dia. Saya nak cakap dengan dia semula. Mak, dulu masa mak tinggalkan Ebit susah. Ebit buat dakwah, orang marah, orang halau. Tapi kalau mak nak tahu, lepas mak pergi, orang ramai sayang ke Ebit dengar cakap Ebit. Ramai orang masuk Islam. Mak, makin ramai orang masuk Islam. Kat mana-mana, tepi jalan, dekat bus stand, mana-mana, tak berhenti orang masuk Islam. Mak, Ebit teringin nak belanja mak makan, tak sempat belanja dalam dunia. Nanti Ebit nak makan dengan mak dalam syurga. Walaupun saya cakap ni mengarut-garut entah apa-apa, saya pun tahu. Tapi kalau nak tahu, saya tak boleh tahan hati saya, dan hati saya cakap macam tu. Saya teringin nak peluk mak saya nak cium dia kuat-kuat, saya nak cakap terima kasih kat dia. Ya adik semua, saya dengan ayah saya tak berhenti berbual pasal mak saya. Ayah saya kata masa kami berdakwah kampung asli, ayah saya dah 80 tahun. Dia kata, Ebit, kalau mak nampak ni mesti mak nangis. Saya kata, ayah, bukan mak nangis, Ebit pun nangis tengok ayah sanggup ikut Ebit dalam hutan ni, susah-susah buat dakwah ni. Ayah saya dah tua, tapi dia sanggup ikut saya lepas mak saya meninggal. Bapak saya ikut saya pergi mana-mana berdakwah, dia selalu nak ikut. Saya tak sampai hati nak bawa sebab susah, sebab dia uzur. Tapi dia nak ikut juga. Dia selalu nak buat mak saya kagum dengan dia. Tapi mak saya, dia kata, mak mesti tahu ke tak bapak pergi dalam hutan ni? Saya kata, tak apa, dalam syurga nanti ayah cerita sendiri pada mak. Jadi adik semua, baik, siapa sayang mak ayah dia angkat tangan. Turun tangan. Siapa tak nak mak ayah dia masuk neraka angkat tangan. Adik turun tangan. Adik nak dengar tak? Ada satu malam, ustaz balik rumah. Sampai kat rumah, pukul 2 pagi, saya tolak pintu. Tiba-tiba ada anak saya yang sulung, yang nombor 2, Ryan Liu, tidur depan pintu. Kena kepala dia. Saya pun dukung dia, saya cium dia. Dia kata, ayah, Raya rindu kat ayah. Dia cium-cium saya. Lepas tu, dek, saya nak pergi pagi, anak saya yang sulung pula tunggu depan pintu.
Saya tarik pintu, kena anak sulung saya. Saya peluk, saya cium dia. Dia kata, ayah, kakak rindu nak jumpa ayah. Kakak Iris rindu nak jumpa ayah. Iris tu pun saya cium-cium dia. Adik nak tahu tak, saya kadang-kadang tak sempat jumpa anak saya sendiri. Saya selalu bila pergi mana-mana, sebelum subuh, sebelum keluar rumah, saya selalu menangis, saya minta ampun ke Allah. Saya tanya, ya Allah, betul ke apa yang saya buat ni? Saya malam pergi bawah jambatan, jumpa tak macam-macam orang depan kelab malam. Saya terfikir, apa saya buat ni betul ke tidak? Sian anak-anak saya kat rumah. Saya selalu menangis. Ya Allah, saya tak sempat beri masa untuk anak saya. Tahu tak kenapa saya cerita kisah ni? Macam tu juga cikgu-cikgu awak sayang awak. Jadi awak kena hormat cikgu-cikgu kat sekolah, sayang mereka, doakan mereka. Seperti mana awak sayang mak ayah awak tadi. Jadi siapa sayang mak ayah dia angkat tangan. Siapa turun tangan. Siapa nak peluk mak ayah dia nanti angkat tangan. Duduk lama-lama, cakap terima kasih semua sekali. Boleh semua sekali? Siapa janji dengan ustaz nak jaga semayang 5 waktu, angkat tangan. Jangan tinggal semayang lagi ya, turun tangan. Siapa janji tak nak bergaduh adik-beradik dia, selalu mengalah, jangan bergaduh-gaduh, turun tangan. Siapa nak jadi da'i, jadi berakhlak mulia supaya orang lain datang pada Islam, angkat tangan. Turun tangan. Baik adik semua, saya sayang awak sangat kerana Allah. Saya beritahu ulang sekali lagi. Kalau Nabi Muhammad SAW ada di sini, Nabi saya rasa jauh lebih sayangkan awak. Dia sangat kasihkan awak. Hari-hari doa untuk awak, dan awak jadi apa yang awak jadi hari ini, satu kerana doa Nabi Muhammad, kasih sayang Allah, doa Nabi Muhammad, dan doa mak ayah awak semua. Baik, semua pandang depan. Setakat tu, jumpa lagi. Nanti jumpa mak ayah, awak salam peluk mereka ya. Tak sempat lah nak ni, masa pun tak sempat. Jadi nanti adik awak peluk mak ayah awak. Ada jumpa cikgu-cikgu, awak minta maaf pada mereka. Boleh semua sekali? Boleh, terima kasih.